Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah hari ini dapat kita kembali bertemu dalam siri kuliah kita berbicara tentang kitab dosa-dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan menjauhkan kita daripada dosa-dosa ini, dan Allah mengampunkan kita andai ada kesalahan dan kesilapan yang kita lakukan, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan baca dari dosa besar yang keempat. Dosa besar yang keempat iaitulah meninggalkan salat. Meninggalkan salat. Baik, pertama sebagai mukaddimahnya, salat ni sebenarnya semua kita tahu dia adalah rukun Islam yang kedua setelah daripada mengucap dua kalimah syahadah. Bila kata rukun, dia wajib dilakukan 5 kali sehari. Jadi sebelum daripada kita berbicara tentang dosa-dosa besar bab meninggalkan salat, saya nak sebut juga sebagai sedikit motivasi kenapa kita perlu salat. Kan? Sebagai sedikit motivasi kepada kita kenapa kita perlu salat. Yang pertama, kita perlu salat kerana ia adalah syarat, kita boleh sebut sebagai 5S lah. Kalau di kerajaan 5S tu lain kan. 5S kalau jabat apa dia? Susun, sisih, simpan, macam-macam lah dia kan. Jadi kita nak baca 5S berkaitan dengan kenapa kita kena salat. Supaya kita bukan salat dalam keadaan kita terpaksa, sebaliknya kita salat dan kita tidak meninggalkan salat kerana kita faham apa erti salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. S yang pertama, kita salat kerana ia adalah syarat kita, syarat sebagai seorang Islam. Seorang Islam bila dia masuk Islam, maka itu adalah satu kewajipan yang sehingga kalau tidak salat, tidak ada keislaman bagi dia. Kalau dia tidak salat, dia tidak ada keislaman bagi dia, dan kita akan jelaskan dari sudut hadis-hadisnya nanti. Bererti seorang tu bila dia masuk je Islam, dia tidak boleh pilih. Seolah-olah kata saya nak masuk Islam je tapi saya tak nak salat. Tak boleh. Dia masuk Islam, syarat untuk dia Islam ialah dia kena salat. S yang pertama. S yang kedua apa dia? Suci. Boleh juga, tapi tak masuk dalam senarai saya tadi. S yang kedua apa dia? Agak-agak lah.
Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bila ditanya kenapa Nabi salat sampai bengkak kaki dia, apa jawapan Nabi? Ya, betul. S yang kedua, kita salat ni sebagai tanda syukur. Kita salat sebagai tanda syukur. Macam mana lagi kita nak terima kasih kepada Allah? Apakah kita nak bagi rezeki kepada Allah? Tak ada. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah Ta'ala kata, aku tidak berkehendak daripada kamu rezeki, dan aku tidak berkehendak kamu bagi makan kepada aku. Sebab tu kita heran apabila orang kadang-kadang dia hantar dia panggil apa, sesajen dalam bahasa Indonesia. Sajen-sajen. Dia macam kalau kita buat pulut kuning pergi letak dekat apa tu, sajian lah kalau kita kan. Dia pergi hanyutkan ke laut kan, dia letak pulut kuning, letak ayam golek dia apa, dia letak atas tu buluh ke batang pisang ke, lepas tu dia hanyutkan ke laut sebagai persembahan kepada penjaga laut ke. Kalau pergi ke atas gunung, dia lebah kepada penjaga gunung. So kita katakan dia ni nak bagi kat siapa? Betul tak? Sebab Allah tidak berhajat kepada tu. Kalau dia kata dia buat kepada penjaga gunung, perbuatan tu pun sudah cukup untuk menyatakan bahawa dia sedang mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Sebab Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makan minum. Tiba-tiba dia pergi hantar sajian tu kepada tu. Ni seolah-olah dia hantar kepada hantu lapar. Kalau orang-orang bukan Islam, dia adalah perayaan hantu lapar tu. Hungry Ghost kan? August. Saya pernah duduk dulu dekat kawasan Jinjang Utara. Waktu first datang KL dulu, isteri saya dia mengajar di SMK Jinjang Utara. Saya tak pernah sampai pun situ. Kita pun tak tahu. Rupanya situ kawasan Cina. Memang Cina yang asal di situ kan. Tanglong banyak. Nak masuk tu kan memang colok-colok dia bukan colok biasa-biasa, besar-besar. Saya masuk dalam tu, kita duduk dalam, ada flat di situ, ada apa, apartmen kos sederhana lah. Jadi isteri saya mengajar dalam tu. So bila perayaan ni, macam-macam lah kita tengok. Ada colok di tepi-tepi jalan, dia pacok tepi. Lepas tu kita tengok ada letak kuih, ada letak buah. Sampai saya tengok vitagen pun ada. Vitagen saya kata. Budak-budak tengok, boleh ambil ke habis vitagen saya kata. Kan budak-budak, punya mungkin dia tu hak mati anak kalau dia letak. Dia tak sajian untuk roh. Dia anggap roh tu lapar, lepas tu dia bagi. So kita pun tengok, ya Allah, apa dia sebenarnya? Apa yang mereka sedang buat? Kerana mereka mempersembahkan sesuatu kepada ruh-ruh yang dianggap lapar. Padahal esok pun dia tahu makanan tu ada situ lagi. Dan kalau hilang dia akan tahu mesti ada orang ambil benda ni. Kan? Tapi itulah manusia. Kadang-kadang mereka lupa bahawa mereka menyembah Tuhan yang tidak memerlukan makan dan juga minum. Allah Ta'ala kata, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tak perlu rezeki pun daripada kamu, dan aku pun tak perlu kamu bagi makan. So macam mana kita nak mempersembahkan rasa syukur kita kepada Allah di atas segala nikmat yang kita dapat ni, iaitulah salat. So kita dapat nikmat, kita salat. Salat kita tu, sebab tu Nabi SAW dalam satu hadis yang lain, kan, Nabi SAW sebut kullu sulama alaihi sadaqah. Setiap sendi-sendi kita ni mesti wajib atas kita sedekah. Kan, kita diberi sendi-sendi sihat tubuh badan. So macam mana cara kita bersyukur kepada Allah? Sehingga akhirnya Nabi kata, wa takfi dhalika rak'atai al-fajr, rak'atai ad-duha. Cukup untuk kita menghargai nikmat semua sendi-sendi kita ni. Kita ada 360 sendi. Allah bagi sendi-sendi sihat semua sekali. Cukup kita mensyukurinya dengan 2 rakaat duha. Berarti salat antara tanda kita mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Sebab tu Nabi SAW dia kata, afala akunu abdan syakura.
Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi satu, syarat. Yang kedua, syukur. Yang ketiga, simbol. Simbol. Salat ni adalah tanda kita sebagai orang Islam. Dan sebab itu kalau dalam peperangan, dalam perang, apabila tentera Islam sampai di satu tempat, dia akan berhenti dulu, dia dengar ada tak azan ataupun tidak. Kalau ada azan, berarti tempat ni tempat orang Islam, dan mereka tak akan seranglah, sebab mereka tujuan dia perang tu adalah untuk dakwah. So kalau orang tu dah Islam, tak guna lagi kita, kenapa kita nak perang, kan? Dan sebegitulah juga sebagai tanda kita orang Islam ni. Kalau kita kata orang berebut-rebut nak jadikan tanda pada imej pemakaian. So kalau Kristian dia pakaikan salib sebagai tanda dia, kan? Pergi mana-mana pun, kalau dia nak suruh nampak dia ni Kristian, dia akan letak simbol cross. Kalau orang Yahudi, mungkin simbol dia kepala apa, kopiah kecil atas kepala kita tu, Yahudi lah. Tapi kalau kita tanya Islam, apa simbol kita? Bukan pada pakaian. Orang pakai kopiah dengan orang tak pakai kopiah, kita tak boleh kata yang pakai kopiah tu Islam, yang tak pakai kopiah tu bukan Islam. Tak ada. Betul tak? Jadi kalau pakai jubah, orang pakai t-shirt bukan Islam, pakai jubah Islam. Tak juga. Simbol kita adalah salat. Kalau dia salat, dia orang Islam. Sebab tu zaman Nabi dulu, siapa yang tak pergi salat memang orang kira bukan orang Islam. Itu simbol kita sebagai orang Islam. Dan untuk kenal di sisi manusia dan untuk kenal di sisi Allah. Okay, S yang ke-4, sumber. Salat ni sebenarnya sumber kekuatan kita, sumber ketenangan. Bila kita salat, Allah Ta'ala akan turunkan rahmat, Allah Ta'ala akan limpahkan keberkatan. Di situlah waktunya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita akan rasa kekuatan jiwa, spiritual kita, kekuatan, hatta sumber sihat tubuh badan pun boleh jadi juga disebabkan salat. S yang ke-4. Yang kelima, pastinya natijah yang terakhir kita nak daripada salat adalah syurga. Syurga, S yang kelima. Kenapa kita salat? Kerana sebab kita nak masuk syurga, kita salat. Kalau nak tambah lagi yang ke-6 tu, suci pun boleh juga, saya masukkan. Dia juga boleh menyucikan kita daripada dosa-dosa, untuk selamat kita daripada azab api neraka. So banyak sebenarnya faktor dan motivasi kenapa kita kena salat. Yang paling bimbang hari ini ialah ramai orang tidak salat. Ramai sangat-sangat. Kalau di sekolah tu, di sekolah lah 10% saja yang salat. Di sekolah kebangsaan lah. Kalau agama tu mungkin kita kata tinggi sikit lah peratusan dia. Kalau sekolah tahfiz memang kita wajib lah, kan? Sekolah agama tu memang kena wajib lah. Tapi sekolah biasa ni kadang-kadang bukan tidak digalakkan, tidak dihiraukan. Ada yang salat, ada yang tak salat. Kalau cikgu garang sikit, ada setengah ibu bapa tu sampai dia marah anak dia dipaksa salat. Dia kata jangan paksa anak dia salat. Kalau dia nak salat, kalau dia tak nak salat, itu. Kalau sekolah asrama okeylah. Sampai kadang-kadang kalau di sekolah isteri saya tu, terutamanya perempuan ni, dia asyik uzur je. Jadi manjang aja uzur dia. Jadi bila kita cikgu nak cek payah, sebab dia kan ni. Jadi macam-macam isu dia, akhir sekali jadi tak salah. Budak-budak lelaki pun dia lah kadang-kadang kena kita panggil, kena kepung nak kena solat. Tu waktu kita ada
faktor yang boleh mengawal dan mendorong. Bila keluar je daripada sekolah, masuk universiti, siapa yang nak kawan? Siapa yang bila dah kerja, sibuk macam-macam. So kita kata memang di zaman ini ramai sangat orang tak salat. Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Sebab tu Nabi SAW perintahkan kita ajar anak-anak salat bermula dari umur 7 tahun. Malah sebelum 7 tahun tu bukan maknanya dia baru 7 tahun nak ajar. Sebelum 7 tahun tu kita dah biasakan dia tengok kita salat di rumah. Sebab tu disyariatkan ataupun kita boleh salat sambil dukung, supaya budak-budak tu bersama dengan kita waktu kita salat. Dan kita tengok budak-budak ni dia akan ikut kita. Saya kata by fitrah, kadang-kadang budak ni bila dia tengok kita sujud, dia tak tahu nak sujud. Apa macam dia buat apa? Dia letakkan kepala dia dekat lantai. Fitrah dia. Kenapa? Kerana waktu kita sujud, itu adalah waktunya kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Tuhan yang Maha Pencipta. Sebab kalau kita rokok, kita meletakkan kepala kita sama level dengan punggung kita. Tapi bila saat kita sujud, kita telah meletakkan kepala kita lebih rendah daripada punggung kita. Dan kepala kita sama dengan kaki dan lutut kita. Sama level. Pasal apa? Itulah keadaan yang paling rendah seorang hamba boleh menundukkan dirinya kepada seseorang. Waktu sujud itu. Sebab tu budak-budak saya suka tengok kalau baby kan. Dia kalau kita tengok dia salat, kita salat, dia mari duduk kat kita, dia nak sujud tak erti. Dia tunduk kepala dia tu tertonggeng kena. Okey, tapi dia faham bahawa kepala dia nak letak di lantai. Lama kelamaan Allah Ta'ala akan mudah-mudahan diberikan kepada dia satu, aku panggil mindset dia daripada kecil lagi, bahawa dia tengok orang salat. Dia main dengan kita waktu kita salat, dia naik atas belakang ke, panjat atas kepala ke, biarlah tak apalah. Sebab itu adalah pendidikan awal dia untuk salat. Itu adalah pendidikan awal dia untuk salat. Mesti. Jadi walaupun Nabi ajar, Nabi kata alimu auladakum as-salat wa hum sab'a sinin, ajarkan anakmu salat pada umur 7 tahun, bukan bermaksud sebelum 7 tahun tu tak perlu ajar. Sebab kadang-kadang waktu 7 tahun sekarang ni dia dah terima macam-macam tu. Umur 4 tahun, 5 tahun kita dah ajar dia membaca. Budak-budak zaman lah ni. Dah 4 tahun, 5 tahun tu dah boleh baca dah. Boleh buat matematik dah umur 6 tahun. Pandai dah. Telefon dia pandai pada kita. Umur 3 tahun, 4 tahun tu, pandai budak apa pula budak ni main game. Maknanya dia dari sudut akal dia tu boleh menerima maklumat. So kita kata kita ajar anak-anak ni daripada kecil lagi, dan mesti kita panggil sampai ke satu tahap wadribuhum wahum asyr. Nabi SAW kata, pukullah mereka kalau mereka tak salat lagi pada umur mereka 10 tahun. Pukul di situ maksudnya ada ketegasan dalam salat, adalah memerintah. Bukanlah maknanya kalau tak salat automatik mesti kita pukul, tidak. Tapi ini menunjukkan tegasnya arahan tersebut. Masalahnya kadang-kadang kita ni, kita tak apalah, kurang tegasan. Kita tak bagi dia makan ke, tak bagi dia main ke, tak bagi tengok TV ke, terpulanglah macam mana. Tapi mesti ada ketegasan dari sudut memerintahkan anak-anak ni salat. Bila dia umur lepas daripada tu 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun dia tak salat lagi, masa tu payah dah lah. Sebab tu melentur rebung biarlah dari, meluntur buluh biarlah dari rebung. Kecil tu kita dah ajar dia. Saya kadang-kadang bawa anak-anak kita umur 2 tahun, dia main belakang bising, tapi tak apalah, suara mereka waktu kecil di surau adalah tanda mereka akan berada di masjid waktu mereka dewasa. Tapi kalau orang kita kadang-kadang dia tak nak budak-budak datang ke masjid. Dia sunyi, dia seronok aja itu. Sunyinya suara mereka dari masjid waktu mereka kecil akan menunjukkan sunyinya masjid dari mereka waktu mereka besar. Payah dah nak. Dia tak diajar untuk ke masjid.
Dia pergi masjid dia buat apa? Pasal tu dia punya tu cantik sangat, dia minum lah. Tapi tak apalah, bawa lah yang bekas-bekas biasa tu. Kan semua orang perempuan pakai telefon semua. Ingat mak dia, kita ditarik-tariknya, kita punya telefon. Kita tolak pun dia nampak terbuka. Sebab tu kalau bagi ibu-ibu memang solat di rumah itu lebih baik kalau macam tu. Tapi kalau bapa-bapa tu solat di masjid lah lebih utama. Sebab tu seorang isteri yang baik, dia bukan suruh suami jadi imam untuk dia di rumah. Seorang isteri yang baik, dia suruh suami dia pergi masjid. Abang pergi solat masjid. Solat masjid lebih utama. Dia tak apa solat di rumah, tak apa. Kalau solat sunat baru dia berimam dengan suami dia. Boleh kalau solat tahajud boleh. Kita bangun solat, dia solat depan, kita solat belakang. Boleh, tak ada masalah. Kita pun tengah sujud, imam tak bangun-bangun dah. Tengok-tengok mana imam kita ni. Aduh. Allahu Akbar. Tapi begitulah. Solat ni sebenarnya sangat penting lah. Jadi kita mesti memberi didikan kepada generasi seluruhnya bermula daripada kecil. Jadi bagi yang ada cucu-cucu, bagi yang anak masih kecil, ikhtiarkanlah ajar dia solat. Ikhtiarkanlah. Saya anak saya kan ada seorang autism. Memang kita ajar, walaupun dia lupa banyak kali pun kita tetap ajar dia macam ni ambil wuduk. Kita gosok tangan dia supaya mudah-mudahan lah ni umur dia 10 tahun. Tapi kita bawa daripada kecil tu pergi masjid tu, masa tu tak tahu lagi. Dia panjat mimbar autism, masa tu kita pun tak tahu dia ada autism kan. Saya masa tu imam. So kalau bawa dia pergi tu, dia naik atas mimbar, lari depan orang apa semua sekali. Sampai lama-lama kita pun tengok pelik pergi hantar. Masa tu dia mau masuk sekolah umur 5 tahun. Baru kita hantar ke sekolah tadika. Tapi cikgu dia pun tak boleh nak handle. Tapi saya selalu bawa dia ke masjid. Lama-lama sekali ni dia cidik sikit lah, boleh bawa ke masjid. Jadi kalau saya ada balik tu, kita akan ajar dia wudu, ambil. Mudah-mudahan walaupun dia tak erti benda lain, dia belum boleh membaca lagi lah sebab dia sekolah pendidikan khas kan. Tapi mudah-mudahan dia tahu duduk solat. Kita ajar Fatihah, dia ikut. Jadi sebab itu tanggungjawab kita sebagai ibu bapa memberi ajaran kepada dia solat. Kurang-kurangnya contoh teladan. Besar-besar nanti dia akan, oh ayah aku solat ni. Dia ingat macam tu. Jangan kita kata lepas daripada tak apalah dulu. Kadang-kadang orang kata aku dulu tak solat, lepas tu sekarang aku dah solat, nanti anak aku pandai-pandai lah dia. Itu bukan alasan untuk kita mengabaikan tanggungjawab kita untuk kita kata anak aku nanti dia akan solat macam aku. Sebab dulu aku pun tak solat, lama-lama dia solat. Kita tak tahu. Boleh jadi umur kita panjang, umur dia tak panjang. Boleh jadi kita sempat taubat, mungkin dia tak sempat taubat. Dan macam-macam boleh jadi. Dan paling utama sekali, kita nak menuai pahala. Siapa yang solat, kalau anak-anak kita tu, kita ajar dia solat. Dia solat disebabkan kita. Kita ajar. Berapa puluh tahun dia solat, kita dapat pahala sebagai ibu atau ayah. Dan kita dapat juga pahala sebagai seorang guru yang mengajar dia solat. Selama puluhan tahun dia solat, selama itulah kita dapat pahala. Sebab tu saya kan pernah cakap sebelum daripada ni. Kita duk kejar, orang panggil mad'u ni apa tu? Target, sasaran dakwah kita di luar. Berapa ramai awak dah masuk orang Islam? Berapa ramai awak dah ajar orang Fatimah? Kita lupa sebenarnya sasaran dakwah kita yang paling utama ialah di keluarga kita. Kalau kita melahirkan anak 7 orang, 8 orang, anak-anak itu membesar sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah. Kalau orang tanya, awak pernah tak masukkan Islam seseorang yang kafir masuk Islam? Kita kata tak pernah. Tapi saya pernah melahirkan, kalau dia perempuan lah, dia melahirkan 7 orang anak yang semuanya Muslim. Maka di sisi Allah dia menuai pahala daripada mereka.
Saya melahirkan 7 orang anak sebagai Muslim dan saya ajar pula dia salat. Saya ajar pula dia mengaji. Betapa banyaknya gudang pahala kita. Di situlah sebenarnya sasaran dakwah yang kita ada. Sebab tu anak-anak ni adalah target atau sasaran dakwah kita yang pertama. Lagi ramai, lagi untung. Lagi ramai, lagi untung. Bagi yang ada ramai, alhamdulillah. Dan kita kalau anak kita tak ramai, cucu pula kita ramai. Alhamdulillah. Cucu tu pula kita boleh jadikan dia sebagai saham akhirat kita. Ajak dia pergi solat. Mana lepas sa'i ni. Tawaf, Safa Marwah. Baik. Jadi itu kepentingan kita dalam bab solat. Sebelum kita cerita bab meninggalkan solat, sebab kita tak nak orang rasa terbeban dengan panggil solat. Seolah-olah dia terpaksa solat. Orang yang memahami bahawa solat ni adalah panggil hubungan dia, penghubung antara dia dengan Allah, dia tak rasa terbeban dengan solat. Malah dia rasa seronok. Pasal saat itulah dia berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mengadu kah? Nak merintih kah? Nak meluah perasaan ke? Semua antara dia dengan Allah adalah salat. Dia nak minta syurga, dia nak selamat dari azab neraka, dia nak sumber kekuatan ia, emosi ke, rohani ke, kekuatan sumber rezeki sekalipun, semuanya dengan salat. Ini antara perkara paling utama. Setelah daripada kita faham bab akidah, keimanan, nombor satu dalam bab ibadat, salat duduk depan. Sebab tu kita akan baca nanti, apa-apa pun dalam bab ibadat akan duduk di belakang salat. Akidah depan pada salat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu rukun yang pertama. Dia di depan. Setelah daripada akidah, maka amalan nombor satu salat. Seandainya baik salat, hak lain pun insya-Allah akan baik. Seandainya tak baik salat, yang belakang pun tak baik. Besarnya kepentingan salat. Tapi begitulah macam saya sebut tadi, ramai orang meremehkannya dan ramai orang menganggap dia masih lagi Muslim sekiranya dia tak salat. Kita ni sebenarnya alhamdulillah dah, walaupun kita kata 10%, tapi syiar tu ada. Okey. Walaupun orang kata apa pun, negara kita ni kan, walaupun saya kata tadi 10% dia orang solat, tapi syiar tu ada. Bererti siapa yang nak solat tidak ada halangan. Masjid banyak, masjid banyak. RNR ada masjid. Gi shopping kompleks ada masjid. Gi airport ada masjid, ada surau tempat solat. Ambil wuduk boleh. Nak di sekolah ada surau, ada tempat wuduk, boleh solat. Mana ada tak halangan untuk kita solat di negara kita? Tak ada. Solat Jumaat didirikan. Solat fardu 5 waktu didirikan. Mungkinlah ada dekat sini dah pergi jauh, pernah sampai ke negara-negara luar. Ada sebahagian negara tu pergi orang Islam tapi tak salat. Dan benda tu biasa pada dia. Orang yang salat tu dianggap yang tak biasa, asing. Walaupun bunyi nampak macam orang tu, nampak Arab lebih pada kita. Nampak panggil janggut mungkin panjang juga. 400 ramai. Tapi begitu. Saya pergi ke Istanbul, Turki. Saya pergi. Masa tu saya pun, kan kita first time sampai. Tanya reception tu. Dekat hotel. Saya sampai tengah malam. Flight saya sampai malam. Saya masuk check in tu malam. Saya pun tanya dia, subuh pukul apa sini? Dia pun macam lost. Pasal ada kawan saya tu, dia Bosnia. Dia tanya, kamu orang Islam ke? Islam. Kamu tak tahu subuh pukul apa? Dia kata tak tahu. Kamu salat ke? Dia kata tak salat. Kamu tak salat? Dia pun jawab, kamu minta doa lah kepada Allah biar aku salat. Dia kata. Dia jawab macam tu je. Pergi di Uzbek, belah-belah yang negara Tantan tu lah kan. Kazakhstan, Uzbekistan, tolak Kelantan tak masuk.
Kelantan tu kat sini. Hak tu tan lain. Tan tu tan negeri saya. Dia jiran dengan Uzbekistan lah Kelantan tu. Dia sudah nama je lah. Tapi pergi sana pun ayah saya pergi macam tu juga. Jadi macam syiar tu tak ada. Kita ni alhamdulillah, saya berjumpa dengan seorang daripada Yaman. Bila dia datang kat sini, dia kata dia ni kan bila perang dia boleh pilih nak pergi Europe ke, nak pergi negara mana, dan dia sama ada boleh pergi Malaysia. Bila dia tengok, dia boleh pilih Malaysia. Saya tanya dia, kenapa pilih Malaysia? Dia kata kerana di sini kita boleh mengamalkan syiar Islam dan kita bebas. Nak pakai tudung tak ada orang marah, nak pakai jubah tak ada orang marah, nak pakai purdah pun tak ada orang marah, nak salat 5 waktu, anak-anak kecil pergi masjid tak ada siapa marah. Jadi syiar tu ada tempat kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cuma mesti dipertahankanlah. Mesti kita ni, generasi kita depan kita tak tahu macam mana. Sekarang ni dengan di sekolah-sekolah diwajibkan untuk solat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cuma janganlah sampai benda tu dia rasa seolah-olah terpaksa untuk solat. Bila dah habis waktu sekolah, bila habis dah waktu universiti, dia pun happy. Yang penting, aku kerja, dapat gaji, dapat pergi jalan-jalan. That's all. Kehidupan dia sampai sana tu. Kita nak seorang tu biar dia sedar bahawa solat tu sebenarnya antara penghubung dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada masalah, solat. Siapa pun dia. Saat dia kata, saya jahat bagi contoh. Kamu jahat? Solat. Saat saya tak tutup aurat, kalau dia kata. Tak tutup aurat? Solat. Kan isu baru ni kan mana baik orang tak tutup aurat dengan orang tak solat. Antara orang yang tutup aurat tak solat dengan orang yang tak tutup aurat solat. Of course lah yang terbaik solat dan tutup aurat. Tapi andai kata dia ni terfitnah dari sudut pemakaiannya, tapi dia menjaga solatnya, maka itu lebih ringan berbanding dia terfitnah dengan solatnya tapi dia menutup auratnya. Kerana solat itu lebih utama bagi dia. Yang tu yang kita nak kena fahamkan. Of course lah, bukanlah saya kata itu adalah option, tidak. Sebaik-baiknya kita tutup aurat, kita jaga salat, jaga penampilan, jaga seumpamanya, pasal wanita muslimah itu simbolnya pada salat. Syaratnya juga pada salat. So kita nak kena rasa, Allah beruntungnya aku duduk sini. Tak ada orang halang kita salat. Cuma sejauh mana kita mengambil pendekatan ataupun mengambil peluang tersebut. Setengah-setengah negara nak salat tak boleh, bukan setakat tak ada masjid, dihalang daripada salat. Orang puasa dipaksa buka puasa. Orang salat tidak dibenarkan. Dia ambil gambar, diripuk, ditangkap. Di Xinjiang, tempat yang Uyghur. Dan dipaksa mereka berasimilasi dengan budaya-budaya yang bukan Islam. Dipaksa kahwin dengan orang non-Muslim. Ya. Dipaksa minum, tidak dibenarkan puasa. Ada seorang YouTuber tu dia pergi ke Xinjiang tahun 2013 ke 2014, tak silap saya. Dia pergi masa tu ada masjid, masih lagi ada orang simpan janggut. Lepas tu masa tanya puasa dia boleh masih lagi boleh gelak tawa. Dia pergi 3 tahun lepas daripada tu, tukang buat roti tu orang yang sama tapi dah tak ada janggut. Bila ditanya puasa, semua mengelak nak tanya, nak jawab. Mengelak nak jawab. Pasal mereka ditekan untuk tidak mengamalkan agama Islam. Macam mana dia kalau keadaan? Dia berpuasa dalam keadaan tu. Dalam keadaan, dia anggap dia makan tu darurat dia. Lepas tu janganlah dia. Tapi, berapa ramai orang yang mampu bertahan dalam keadaan tu menjaga agama dia. Wahaya. Lepas tu fitnah akhir zaman ni. Allahu Akbar. Jagalah salat. Dalam keadaan kita sibuk sama mana pun. Sebab tu salat ni no kompromi. Kalau kita bandingkan, Allah Ta'ala memberi keringanan bagi orang musafir untuk tidak berpuasa. Betul tak? Tapi tidak ada keringanan bagi untuk tidak bersalat. Walau apa pun. Kalau musafir, boleh tak puasa. Tapi salat, dia kena qasar dan jamak. Sampai kalau orang sakit, tak boleh bangun pun kena salat dalam keadaan baring. Betapa besarnya tuntutan fardu salat. Jadi, kita nak kena faham yang tu dulu sebelum kita pergi kepada dosa ni.
bahawa betapa tuntutan dalam agama tu sangat besar, kelebihannya sangat besar, dan keberuntungan orang salat juga sangat besar. So salatlah dan bersungguh-sungguhlah kita, terutamanya orang yang dalam ruang bidang kuasa kita, anak-anak dan cucu-cucu kau, tolonglah sangat-sangat jaga apa yang kita mampu, kita jaga. Kalau mampu lebih lagi, macam saya kata tadi, suami-suami tu suruh dia pergi solat di masjid. Bawa anak-anak sekali, kempen solat di masjid. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan kita jaga Allah pada sudut tu, Allah jaga keluarga kita pada sudut yang lain. Mudah-mudahan macam tu. Biar dia keluar rumah kita dah tak mampu dah. Dia keluar je rumah kita. Dah, kita ada anak. Saya lah ni pun anak umur sulung tingkatan 4. Muda lagi lah kalau macam tu. Dah, muda lagi lah. Dah, bila dia keluar je daripada rumah kita nak kontrol macam mana? Tak ada lah. Kepada Allah lah kita berserah. So, cara kita jaga dia ialah suruh dia jaga salat. Jaga salat. Jadi kalau kita balik rumah nombor 1 soalan, dia tahu dah. Kalau habis balik sudah, dia kata. Kalau tak salat lagi, ayah saya dulu, soalan pertama masuk rumah macam tu lah. Soalan tu, dia tak tanya makan, dia tak tanya kerja sekolah, dia tak tanya macam mana apa khabar hari ni. Balik rumah, dia buka pintu, dia tengok kita duduk teman TV. Dah salat belum? Soalan dia. Oh, saya kalau dia balik hari tu, kita tak sedar duduk tengok TV masa kecil-kecil dululah. Duduk tengok TV, kita pun tak sedar dia balik. Siapa-siapa dekat rumah, apa khabar? Biasanya bunyi kereta tu kita lari dah. Nah. Ni bunyi kereta tak sedar, siapa-siapa dia tengok kita tengok TV kan. Soalan dia tu, solat kita solat ke apa? Tutup TV berlari habis. Adik saya tu dia merangkak lari. Ayah saya datang daripada belakang tu. Dia pun tak ada sepak kuat sangat. Pergi solat tu. Dia sepak belakang tu. Saya pun ingat lagi nak suruh dia solat ni. Jadi kita ingat benda tu daripada kecil, benda-benda berlaku. Tapi sampai akhirnya alhamdulillah. Nak didik solat kekal 5 waktu ni. Orang boleh kejut anak untuk pergi sekolah. Tapi orang tak sanggup kejut anak untuk solat subuh. Pergi sekolah sanggup. Tak pergi sekolah, ayah ni sanggup hantar anak tuition. Tapi tak sanggup hantar untuk anak salat berjamaah di masjid. Sebenarnya macam tu, ambillah perhatian, mudah-mudahan Allah jaga kita dan keluarga kita insya-Allah. Baik, kita sambung pada kitab kita. Dosa besar yang keempat, meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna syai'a." Maksudnya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk, yang menyia-nyiakan salat dan menurutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelas menunjukkan kepada kita siapa yang tak salat itu dianggap orang yang sesat. Okey. Ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka celakalah bagi orang yang salat, iaitu orang yang lalai dari salatnya. Orang yang lalai dari salatnya. Apa maksud dia? Solat tapi dia buat cincai. Macam tak berapa solat lambat. Ya, salat lambat sehingga keluar waktu. Mengabaikan, melambat-lambatkan salat. Dia sehingga sampai keluar waktu lah, sampai habis waktu salat. Ini termasuk, sebab dia bukan tak salat. Allah Ta'ala kata dia salat, tapi dia lalai dari mengerjakan salat.
Maknanya dia melambat-lambatkan salat sampai keluar waktu. Okey. Orang ni celakalah baginya. Allah Ta'ala kata celaka bagi dia. Baik, yang seterusnya, itu antara keadaan yang kita akan sebut nanti, keadaan-keadaan orang yang meninggalkan salat dan implikasi dia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Dalam surah Al-Muddathir ayat 42 dan 43, Allah Subhanahu wa taala menceritakan apabila ditanya kepada penghuni neraka Saqar, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka pun menjawab, "Lam naku minal musallin." Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Kami dulu tidak termasuk dari orang-orang yang mengerjakan salat. Jadi ayat ini menunjukkan orang yang tidak salat tempatnya di neraka Saqar. Wal iyad billah. Kemudian hadis pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian yang ada di antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Siapa yang meninggalkan salat, maka hukumnya kafir. Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang riwayat Al-Imam Tirmizi. Sampai sana kena cadar balik apa? Kena masuk Islam juga. Kena cadar balik apa? Kalau dilihat dari sudut hukum, orang yang batal keislaman dia memang kena syahadah baliklah. Dia bertaubat, kemudian memperbaiki Islam dia. Okay. Sebab tu kalau nanti hukum yang kita sebut hukum last sekali, soal orang tak pernah solat dulu, kemudian baru dia taubat, kemudian baru dia salat, ada beza tak dengan orang yang dulu dia dah salat, kemudian dia tinggalkan salat, kemudian dia taubat balik? Ataupun orang yang salat, kadang-kadang salat, kadang-kadang tak salat. Ada macam-macam orang sebab dia tak salat. Solat, lepas tu tinggalkan solat, lepas sekarang tak solat. Pernah solat. Pernah salat, kemudian tak salat, sampai sekarang tak salat. Baik, jadi senario-senario tu kita habiskan dulu baca, kita akan bagi hukum-hukum implikasi tentang orang yang tidak salat. Bahaya ni. Okey, jadi hadis tu menyebut siapa yang meninggalkan salat hukumnya kafir. Dalam hadis yang kedua, hadis riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Man fatathu salatul asr habita amaluhu." Siapa yang luput melaksanakan salat asar sebagai bentuk pengingkaran, maknanya orang ni dia tak salat dan dia mengingkarinya. Mengingkari makna bukan sekadar dia malas, malah dia kata, kenapa pula aku kena salat? Dia menentang kefarduan salat itu. Maka dia telah terbatal atau terhapus segala ibadatnya. Okay? Ini sama hukum dengan orang yang kafir tadi lah. Kemudian hadis yang ketiga dari riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainal 'abdi wa bainasyirki tarkus salah." Antara seorang hamba dengan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Musyrikan dan syirik baik. Musyrik tu orang musyrik. Syirik tu dia panggil kata perbuatan. So antara seorang hamba dengan kemusyrikan atau kesyirikan adalah meninggalkan salat. Jadi kalau dia tinggal salat, dia termasuk dalam kesyirikan. Kenapa asal? Kenapa asal? Kenapa sebut asal? Dia sebutkan satu salat, tapi satu salat tu sudah cukup untuk mengeluarkan seseorang daripada
Dan kalau banyak lagi lah. Baik, yang seterusnya, sebab asar ni pas antara solat yang paling payah orang nak solat. Subuh pun payah, isyak pun payah, tapi solat asar ni antara solat, sebab Allah Ta'ala sebut hafizu ala salawati was salatil wusta. Sebab masa tu orang baru balik kerja, sibuk nak balik rumah dan sebagainya, banyak urusan. So mereka kadang-kadang meninggalkan solat. Cerita tentang tu memang banyaklah. Antara solat yang ditekankan untuk kita jaga adalah solat asar. Tapi yang paling payah kepada golongan munafik adalah solat subuh dan solat isyak. Jadi sebenarnya kesemua solat tu penting. Kalau mungkin orang berat dalam bab ni, solat subuh dan solat maghrib, solat isyak. Sebab masa tu gelap. Zaman dulu orang solat ni tak nampak. Jadi geng-geng munafik ni pergi solat waktu cerah, separuh orang nampak dia solat. Waktu gelap dia tak solat. Itu geng-geng munafik zaman dulu lah. Zaman sekarang ni memang ada lampu, nampak juga walaupun solat maghrib. So pengkhususan solat dalam hadis tu bukan bermaksud kalau tinggal solat lain tu tak apa dah. Itu menunjukkan bahawa itu keadaan solat yang orang suka tinggal kerana kesibukan mereka, tapi dia sebagai satu orang panggil kayu ukur yang menunjukkan kalau satu solat dia tinggal pun sudah cukup untuk menyebabkan dia terbatal keislamannya, sengajalah atau ingkar. Kemudian dalam hadis yang seterusnya Nabi SAW bersabda, yang dikatakan dari hadis ini riwayat Imam Ahmad, tapi ada pertikaian padanya. Cuma disebut di sini para yarhamukillah. Kata jawab apa? Pulang saya tak ingat. Kena ingat tu. Kalau kita bersin, saya ada dalam kelas dulu. Bila kita bersin, kita cakap apa? Alhamdulillah. Bila orang dengar, orang cakap apa? Kalau lelaki, yarhamukallah. Ka tu lelaki. Kalau perempuan, yarhamukillah. Yarhamukillah. Lepas tu bila orang tu didoakan dia, kan? Didoakan, dia panggil yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Waktu tu saya baru belajar di Universiti Madinah. Universiti Madinah. Masa tu tahun pertama, first year, saya masuk kelas bahasa Arab. Jadi adalah seorang tu, dia daripada Nigeria. Masa tu kita kan baru-baru belajar semua. So baru nak kenal, sebahagiannya baru nak kenal sunnah, baru nak amalkan hak Nabi ajar. Jadi bersin dalam kelas, macam gini tak masa dalam kelas. Macam cum. Dia buat alhamdulillah. Satu kelas tu bunyi yarhamukallah. Pasal dia ada faham sunnah semua kan? Orang pun duduk nanti, dia nak jawab apa? Tunggu. Dia pun perasan orang duduk tunggu dia. Orang pun duduk pandang dia pun. Dia tengok ke kanan. Dia pun jazakallah khair. Dia kata jazakallah khair. Semua kita gelak dalam kelas tu. Tapi lepas tu Syekh pun betulkan balik. Kalau ini kata yahdi Allah wa yuslihu balakum. Tapi boleh tak kita nak video? Boleh tak? apa dia? Dia punya Doa tu. Ada dalam Islam Muslim. Ada lah. Ada Zandra hantar dah. Pasal dia tak tahu tadi dia cari tu. Pani kita harap dia bersin sekali lagi, kita jawab, kita tak tahu dia dah ingat ke tidak. Sebelum bersin dah tengok. Baik. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka sungguh jaminan Allah telah terlepas dari dirinya. Jaminan di sini maknanya penjagaan Allah terhadap dirinya. Sebab tu antara key, kalau kita nak tengok, belum ni kita bincang bab sihir kan. Orang yang kita nak tahu dia ni betul ruqyah ke ataupun ahli sihir. Nombor satu, kita mesti tengok salat dia. Sebab kalau dia ni tak salat, macam mana dia nak selamat daripada gangguan syaitan? Sebab hadis ni sebut, siapa yang tak salat,
maka Allah berlepas diri daripadanya. Dia hilang daripada jaminan penjagaan Allah. Okay? Jadi kalau dia nak selamat daripada gangguan, syarat pertama dia mesti salat 5 waktu. Kerana tu bila kita tengok video-video ruqyah yang benar, ada syekh-syekh buat ruqyah, waktu dia nak buka tu, sambil-sambil nak buka simpulan-simpulan sihir, dia akan baca doa, baca ayat Quran, nak melindungi dia. Sebab pada situ memang simpulan-simpulan sihir, kalau dia sendiri tidak dilindungi oleh Allah, sihir itu boleh memberi mudarat pada dia juga. Berapa ramai orang yang nak pergi, konon-konon dia nak merawat, akhirnya kena pada diri dia. Pasal apa? Dia sendiri tidak melindungi dirinya daripada tu. So kalau kita nak tahu orang tu ahli sihir ke ruqyah yang betul, nombor satu, cek salat. Kalau salat ada, insya-Allah dia dilindungi oleh Allah. Kalau dia pun tak salat, macam saya cerita sebelum daripada ni, kita pun tak tahu macam mana dia nak lindungi orang dengan zikir-zikir dia, sedangkan dia sendiri tak salat. Baik. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ama innahu la hadza fil Islam li ahadin adha'a as-salah." Ketahuilah sesungguhnya tidak ada bahagian dalam Islam bagi seorang yang menyia-nyiakan salat. Bila Umar kata ni, Umar ni radhiyallahu anhu, kita tahu dia mati kena bunuh. Kan? Waktu bila dia mati kena tikam, waktu bila dia kena tikam, waktu dia nak salat. Salat apa? Salat subuh. Dia nak jadi imam, kemudian datanglah si pembunuh ni, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Nama dia. Dia ni seorang tukang besi. Dia buat pisau khas untuk Umar. Pisau tu pemegang dia dekat tengah, di bawah ni pun ada mata, depan ni pun ada mata. Berarti kalau dia tusuk pun kena, kalau dia tikam pun kena. Jadi dia buat pisau tu khas untuk Umar. Bila Umar radhiyallahu anhu angkat je takbir, dia duduk belakang, so depan ni. Umar angkat je takbir, Allahu Akbar, dia datang daripada belakang, dia tikam. Kenalah 3. Memang jadi imam masa tu. Kena 3 tikaman. 3 tikaman. Ya. 1 kat dada, 1 kat perut, 1 lagi bawah pusat. Jadi 3 tikaman tu Umar pun rubah. Sahabat-sahabat yang lain yang sedar, pergi kepada Umar, dan ada sahabat yang ganti jadi imam, selesaikan solat orang lain. Jadi Umar masa tu pengsan. Lepas kena tikam tu pengsan. Jadi orang nak sedarkan dia tu, orang pun panggil dia salat. As-salat, as-salat, ya Amirul Mukminin. Wa Amirul Mukminin, salat, salat. Jadi bila dia yang pengsan tu dengar panggilan salat, sedar. Dia tu sedar. Kita tu balik, dengar panggilan salat pengsan. Hak sedar tu jadi pengsan. Buat pengsan, tarik selimut paling langit tu. Umar yang pengsan sedar. Bila dia sedar, dia tanya. Dia kata, orang dah salat ke belum? Dia tanya. Bila dia sedar tu, dia tanya, dah salat ke belum? Orang pun jawab, ya Amirul Mukminin, dah selesai dah salat. Maka keluarlah perkataan dia, Alhamdulillah, orang dah salat. Kerana tidak ada bahagian pun dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Kata Umar radhiyallahu anhu. Jadi Umar memahami bahawa siapa yang tak salat bukan Islam. Baik, hal yang serupa dikatakan oleh Abu Ayyub As-Sikhtiyani. Al-Jariri meriwayatkan dari Abdullah bin Syaqiq dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghaira salah. Kata Al-Jariri dari Abdullah bin Syaqiq, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dahulunya para sahabat Muhammad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak memandang sesuatu pun dari amal ibadah dalam Islam yang mana meninggalkannya adalah suatu kekufuran melainkan salat. Jadi
boleh katakan semua sahabat sepakat, siapa yang tak salat maka dia kufur dan dia bukan Islam. Hakim diriwayatkan pula oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi tanpa menyebut dari Abi Hurairah. Ibnu Hazm berkata, setelah syirik mempersekutukan Allah, tidak ada dosa yang lebih besar daripada menunda salat sehingga habis waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang benar. Hammam meriwayatkan, kami diberitakan oleh Qatadah dari Al-Hasan dari Huraith bin Qabisah, dia berkata, aku dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Maksudnya, amalan yang paling pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya bagus, maka dia beruntung dan selamat. Dan jika sebaliknya salatnya rosak, maka dia gagal dan rugi. Jadi hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. So hadis ni menunjukkan kepada kita perkara pertama yang akan dihitung daripada amalan-amalan kita, sedekah ke, apa lagi, buat baik kepada jiran tetangga ke, buat baik kepada anak yatim ke, semua tu duduk di belakang salat. Salat beres, beres. Salat yang tak beres, maka tak beres juga. Sebab tu kalau ada orang baik tak salat, kita pun sayang, kesian ke dia. Baik tapi tak salat. Sebab apa? Sebab dia tidak ada sesuatu yang orang panggil apa? Bukan push factor, syarat utama. Kalau benda tu okey, baru okey. Kalau tak okey, tak akan selamat dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sah lah, salat tu sah. Ya. Kalau salat yang dipanggil salahat di sini maknanya sah lah. Nabi SAW juga bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Maksudnya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahawasanya Muhammad adalah Rasulullah. Mereka mendirikan salat dan membayar zakat. Apabila mereka telah melaksanakannya, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dari bahaya seranganku, kecuali disebabkan hak Islam dan perhitungan amal mereka adalah kepada Allah. Maksud di sini melindungi darah dan harta itu mereka tidak diperangi. Jadi siapa yang solat, tunai zakat, dia tidak diperangi. Ya, macam saya sebut tadilah. Ya, dan dia tidak dibunuh disebabkan dia tidak diperangi sehingga akhirnya menyebabkan boleh dibunuh. Macam itulah. Tapi kalau dia tak salat, dia diperangi sehingga boleh dibunuh. Zaman Nabi dan zaman sekarang. Kalaulah hukum tu ditegakkan, tapi bukanlah kata kita pergi pegang orang tu bunuh dia situ, dah. Takkan.
Jangan pula tiba-tiba anak kat rumah awak tak salat. Ada seorang tu dia memang dia ada panggil short sikit wayar dia. Ada dekat realiti pernah kejadian benar. Sampai akhir sekali terpaksa panggil polis untuk tangkap orang tu. Dia jiran dekat rumah saya dekat kampung. Dia memang masa tu saya pun tak tahu dia amal benda apa-apa tak tahulah. Apa panggil gila isim tau, gila isim. Sehingga akhirnya dia kata siapa yang tak solat dia nak bunuh. Tak apa lagi. Tu siapa isteri dia tak solat sebab uzur pun dah nak bunuh. Dahsyat. Bukan main-main lah. Memang dia ambil pisau. Memang akhir sekali terpaksa panggil polis kepung rumah tu, ambil tangkap tu, pakai ke baju. Jaket dia tu tak boleh nak buat apa tu, lepas tu bawa. Sian juga ke dia. Dia asal-asalnya orang baik tapi tak tahulah. Mungkin dia pressure tempat kerja pun ada. Dia tak ada istilah terlebih agama, dia menyimpang daripada jalan agama. Dia isu dia sebenarnya kadang-kadang orang beramal sampai isim. Dan dia kata kalau kita baca zikir-zikir ni jadi panas. Sebenarnya yang panas tu datang daripada mana? Zikir ni memberi ketenangan. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Allah Taala yang sebut zikir ni memberi ketenangan. Kalau zikir itu panas berarti satu je saya kata, zikir tu diamalkan bukan menurut panduan agama. Baca zikir sampai sejuta, baca lafaz-lafaz pelik. Nabi tak masuk, lafaz-lafaz dia pun pelik. Lepas tu zikir dengan nafas lah, duk main tarik nafas, lembut nafas, buat apa nak apa nafas. Ada. Macam-macam lah. Pelik lah tu. Mana ada Nabi SAW. Nabi mudah je zikir lepas salat. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan ada siapa zikir 10,000 kali, 100,000 kali, 1,000,000 kali. Mana tak benih? Adik ipar saya dia doktor. Dia pernah buat kajian. Dia sambung dapat psikologi tapi masa tu dia pun tak sempat habis lah jadi pakar. Sekarang ni masih lagi doktor lah. So dalam kajian dia baca tentang soal ada seorang ustaz tu tanya dia. Ustaz, dia kata apa mungkin orang yang mendakwa dia tengok benda ni, nampak Nabi lah, nampak tu, dia sebenarnya halusinasi. Mungkin tak Ustaz? Dia kata memang dia kata boleh. Sebab halusinasi ni bukan sekadar bayangan tau. Dia sampai kita boleh deri rasa kita pun berhalusinasi. Maknanya kita nampak, kita boleh cium, kita rasa disentuh. Benda tu boleh berlaku dalam halusinasi. So kadang-kadang orang zikir-zikir pelik ni, bila dia tak makan, dia tak minum, dia zikir beratus ribu, sehingga akhirnya tubuh dia memang penat dan menyebabkan masa tu dia berhalusinasi. Tapi dia boleh anggap dia jumpa Nabi lah, dia jumpa orang tu, wali dan sebagainya. Sebab tu Nabi SAW tak pernah mengajarkan kita begitu. Nabi kata kalau letih tidurlah solat, letih tidur. Zikir pun dalam keadaan yang apa yang Nabi ajar itu adalah sederhana untuk kita dan sesuai untuk kita. Tak ada istilah lebih dari sudut agama seandainya kita taat kepada Nabi SAW. Yang ada ialah bila kita tak ikut jalan yang Nabi ajar, kita menyimpang daripada agama. Sehingga akhirnya buat benda yang Nabi tak suruh dan itulah yang mendatangkan mudarat kepada kita. Seandainya kita ikut betul Nabi SAW ajar, pasti kita akan selamat. Abu Bakar As-Siddiq orang lagi hebat ibadat daripada kita. Sahabat-sahabat zikir mereka lagi hebat daripada kita. Tapi tak pernah kita dengar pun dalam sejarah, dalam sirah, seorang sahabat yang mana amalan dia hebat ni jadi gila. Nabi semayang bekok kaki pun, tapi tak adalah sampai gila. Mereka khatam Quran 3 hari sekali.
Kita nak banyak zikir 100,000. Dia khatam 3. Imam Syafi'i khatam bulan Ramadan 60 kali. Tak ada gila pun. Apa yang panas? Apa yang panas? Bila kita menyimpang daripada ajaran Nabi, yang tu masalah. Ada dua ayat zikir ni level ni tak boleh ambil, awak belum sampai lagi tahap dia, awak kena itu semua tak graduate lagi. Tak sampai lagi tahap nak graduate dia. Itu semua bukan daripada ajaran agama. Baik. Kita duduk mana tadi? Okey, dan dari Abu Sa'id. Kita lagi topik tadi apa? Pasal orang tak solat, lepas tu pergi kepada orang gila isim. Lepas tu pergi situ. Kita patah balik kat solat balik. Dan dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah ittaqillah. Faqala wailak, awalasta ahaqqa ahli al-ardi an yattaqiyallah. Faqala Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu, ala adribu unuqahu ya Rasulullah? Faqala la, la'allahu an yakuna yusalli. Ini menarik. Perhatikan betul-betul. Abu Sa'id radhiyallahu anhu menceritakan, ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, takutlah kepada Allah. Sekali lagi, seorang lelaki kata kepada Rasulullah, takutlah kepada Allah. Apa maksud dia? Iya, dia suruh Rasulullah takut kepada Allah. Hebat dia ni. Maknanya dia tegur Nabi, dia mengingkari Nabi, dia menyatakan Nabi tak buat tak betul. Dan dia suruh Nabi ni berlaku adil, berbuat baik. Ittaqillah, dia kata. Kata Nabi SAW, wailak, celakanya kamu. Awalastu ahaqqu ahli al-ardi an yattaqiyallah. Bukankah aku ni penghuni bumi yang paling bertakwa kepada Allah? Maknanya Nabi yang paling hebat sekali takwa. Tiba-tiba musuh aku bertakwa kepada Allah. Mendengar begitu, seorang sahabat nama dia Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid ni dengar, dia Khalid ni orang Kedebel. Tahu Kedebel? Kedebel ni orang yang ada istilah sebagai samsing. Bukan selekeh. Kalau bahasa dia juga boleh jadi orang handalan. Tahu handalan? Orang-orang handal. Kalau pendekar-pendekar yang handal dipanggil Kedebel. Orang Kedebel. Orang Kelantan panggil Kedebel. Samsing pun jadi Kedebel, handalan pun jadi Kedebel. Dia tak semestinya jaga gaduh, tapi dekat kampung tu kalau dia ni orang hormat belaka, orang takut ke dia. Dia satu sifat yang digeruni. Okey, orang gerun kat dia, orang panggil Kedebel. Boleh jadi gerun tu sebab pandai silat, sebab karakter dia, sebab ketegasan dia, keilmuan dia, jangan main dia. Dalam kampung ni tak boleh lawan dia belaka. Macam bahasa. Dalam kampung ni tak boleh lawan dia. Dia paling Kedebel. Maksudnya ketokohan tu ada pada dia. Paling terror. Jadi Khalid bin Al-Walid ni orang Kedebel lah bahasa kita. Bila dia dengar seorang sahabat ni kata kepada Nabi, nak ajar Nabi, Nabi SAW kata, bukankah aku, Khalid kata, Rasulullah, boleh tak aku potong leher dia? Da'ni adribu unuqah. Ya Rasulullah, aku potong leher. Pasal dia dianggap orang yang mengingkari Nabi. Bukan main-main, mengingkari Nabi SAW. Lalu Nabi kata kepada Khalid, la, jangan bunuh dia. La'allahu an yakuna yusalli. Barangkali dia melaksanakan salat. Bererti, apa dia? Siapa boleh faham hadis ni? Ya, tapi bukan sekadar tu. Maksud dalam hadis ni ada poin yang lebih utama. Lagi? Boleh jadi dia solat, kita jadi jangan apa-apakan dia dulu. Okey.
solat is penting, of course. Orang tu dia memiliki dosa yang besar tak? Dia buat dosa besar dah ni. Dosa yang melayakkan dia kalau kira dibunuh kerana dia mengingkari Nabi. Tapi Nabi menghalang daripada dibunuh kerana dia masih salat. Berarti kemaksiatan yang lain sebesar mana pun kalau dia salat boleh menyelamatkan dia. Tapi kalau dia tak salat, habis ya. Tapi apa motif dia cakap macam tu kat Rasulullah? Ni dipanggil antara hadis yang ada dipanggil orang Dhul Khuwaisirah cerita dia. Orang ni Nabi bagi harta rampasan, dia rasa Nabi tak adil. Jadi dia anggap Nabi tak adil, dia suruh Nabi berlaku adil. So baik. Saya nak tanya, selalu saya dengar lah Kun alai. Apa dia? maksud dia. Terima kasih bagi yang bertanya. Okey, muttafaqun alaih. Kita tangguh dulu sekejap ni kan, nak boleh faham. Istilah hadis ni dia dilabel kesahihan dia. Hadis pertama sekali dia mesti dinilai sama ada dia betul ataupun tidak daripada Nabi. Correct? So ulama-ulama dalam menilai hadis atau mengumpulkan hadis, mereka akan cari mana hadis-hadis dengan sanak-sanak dia ni yang menyampaikan hadis ni sampai kepada Nabi. Okey? Kemudian dalam mengumpulkan hadis-hadis ni, ada ulama-ulama hadis yang syarat dia agak ketat berbanding yang lain. So kalau kita kata kitab hadis yang utama ada 6, tapi sebenarnya banyak lagi. Yang utama ada 6. Siapa boleh sebut? Kitab hadis, kitab yang dikumpulkan hadis dengan sanak-sanak dia. Yang pertama Sahih Bukhari. Kenapa dinamakan Sahih Bukhari? Sebab dia meletakkan syarat hanya hadis-hadis sahih saja yang dia letak dalam kitab tu. Nombor 2, Sahih Muslim. Kenapa dinamakan Sahih Muslim? Sama, sebab dia meletakkan syarat hanya hadis-hadis sahih saja. Dan dia adalah kriteria dia untuk menyatakan hadis itu sahih. Bukan saja-saja dia letaklah, mesti ada disiplin yang tegas dan ketat untuk menilai hadis itu sahih. 2, ada 4 lagi. 4 lagi tu Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi. Tirmizi macam Tirmizi asal Arab Tirmizi. Kemudian Sunan Abu Daud. Kemudian Sunan An-Nasa'i. Kemudian Sunan Ibnu Majah. Okey? Kenapa disebut 4 ni sunan, 2 tadi sahih? Sebab 4 ini yang ke bawah ni dia meletakkan hadis-hadis yang diguna pakai sebagai hujjah dalam bab-bab fiqh, tapi tak semestinya hadis itu sahih. Boleh jadi hadis itu sahih, boleh jadi hadis itu hasan, dan ada sebahagiannya dhaif. Tapi dia syarat dia letak, dia ambil semua hadis-hadis yang digunakan sebagai hujjah dan dia kumpulkan. So dari sudut ranking hadis ni, yang kita nak tahu dia sahih ke tak sahih, ranking pertama apa dia? Bukhari. Ranking kedua Muslim. Ranking ketiga Tirmizi. Keempat Abu Daud. Kelima Nasa'i, Ibnu Majah. Okey. Tapi biasanya yang 4 di bawah ni levelnya sama. Sebab syarat dia hampir sama. Yang paling unggul Bukhari, Muslim. Okey. Ada satu keadaan hadis tu melepasi syarat Bukhari dan melepasi juga syarat Muslim.
Sehingga hadis yang sama ada dalam Bukhari dan hadis yang sama ada dalam Muslim. Kursi. Tak mesti ada kursi lah. Hadis tu kekuatan dia sahih, dinilai oleh Bukhari pun sahih, dinilai oleh Muslim pun sahih. Bukhari dan Muslim. Jadi hadis tu Bukhari dan Muslim. Kalau Bukhari saja ada, tak ada dalam Muslim, hadis riwayat Bukhari saja. Kalau ada dalam Muslim, tak lepas syarat Bukhari, ada dalam Muslim. Okey? Kalau tak ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim, boleh jadi dalam riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi ataupun An-Nasai dan Ibnu Majah. Boleh faham? Sekali lagi saya tanya. Berdasarkan kekuatan hadis yang dinilai oleh pakar-pakar hadis, setelah syarat-syarat dia disemak dengan rantaian sanad dia, hadis yang sahih akan dinilai oleh siapa? Bukhari dan Muslim. Maka itulah yang disebut sebagai muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih makna Bukhari dan Muslim. So kalau hadis tu muttafaqun alaih, bahasa Arab bermaksud yang disepakati. Disepakati maknanya oleh dua orang imam besar. Disepakati oleh Bukhari, disepakati oleh dinilai sahih oleh Bukhari, dinilai sahih oleh Bukhari Muslim, maka dianggap riwayat Bukhari dan Muslim, dan itulah yang diguna nama muttafaqun alaih. Maksudnya apa? Dua ulama besar. Dua ulama hadis lah, utama ulama hadis. Muttafaq. Muttafaqun alaih itu maknanya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. So Bukhari dan Muslim adalah ulama yang major in hadis. Imam, bahasa kita panggil imam fil hadis. Imam hadis. Dia major tadi lah. Nombor satu, pemimpin ulama dalam hadis, Imam Bukhari. Kitab dia yang paling sahih. Dalam dunia ni selepas Quran tidak melampau kalau kita kata kitab yang paling sahih menghimpunkan hadis Nabi. Setelah daripada Al-Quran, yang Al-Quran ni tak ada keraguan langsung kan. Kitab yang paling sahih atas muka bumi hari ni setelah daripada Quran adalah kitab Sahih Bukhari. Kenapa Bukhari tak ada mazhab? Ada, tapi sebab dia tidak major apa, tidak mengkhususkan dia dalam bab fiqh. Sebab tu dia tidak susun dalam bab fiqh. Dia susun dalam kitab apa ni? Al-Jami', dipanggil Jami' ni termasuklah bab akidah, iman dan sebagainya. Tapi Bukhari ni memang dia orang yang alim dan faqih fiqh. Sehingga dia pernah sebelum dia buat kitab hadis, dia orang ahli alim dalam bab fiqh, dia juga ahli dalam bab hadis. Sehingga bila dia nak tulis kitab tu, dia buat solat istikharah. Sama ada dia nak tulis dalam bab fiqh ataupun nak tulis dalam bidang hadis. Jadi kita kena refer duanya je lah Ustaz. Tak, semua boleh refer, tapi ni yang paling sahih. Paling sahih buat apa kita refer yang tak sahih? Tapi bukan semua hadis ada dalam dua ni. Setelah dia saring-saring, yang tak cukup syarat tu bukan semuanya ditolak. Jadi ada ulama-ulama lain tolong kumpul lagi, sehingga ada riwayat-riwayat masih boleh diterima pakai, tapi tidak ada dalam Bukhari dan Muslim. So mesti ada penilaian balik lah yang lain-lain tu. Definitely banyak akidah yang tauhid kan. Ada semua, termasuk bab fiqh pun masuk juga, bab solat ada berlaku dalam Bukhari. Jadi dia buat istikharah, Imam Bukhari solat istikharah, dia mimpi. Dia macam seolah kipas. Buang sekipas masa dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tanya guru dia kata seolah-olah dia menghilangkan pendustaan. Dia menepis pendustaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun buat keputusan untuk tulis dalam bidang hadis. So tujuan dia menulis, kita ni ulama hadis ni, bukan kita, saya lah, ulama hadis ni, dia buat kitab ni adalah untuk menjaga keaslian hadis Nabi dan nak menepis pembohongan-pembohongan
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu maksud muttafaqun alaih tadi. Baik, kita pergi lagi. Ustaz, pembohongan daripada Nabi ke Terhadap Nabi. Baik. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari hadis Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, hadis ni sanadnya tidak kuat, man lam yuhafiz 'ala salah lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Barang siapa yang tidak menjaga salat, maka dia tidak mendapat cahaya, bukti nyata dan juga keselamatan pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat dia bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf, yakni di dalam neraka. Baik, dalil-dalil yang banyak yang kita bacakan tadi mengindikasikan Ustaz, sorry, Ubay ni yang buat tu buat bahaya. Ubay bin Khalaf ni bukan. Ubay bin, yang Khalaf tu apa tu? Allah Akbar. Hilang pula nama dia. Allah Akbar. Tak mari sekejap. Kejap lagi. Baik. Amru bin Luhai, Amru bin Luhai. Amru bin Luhai Al-Khuzai. Baik. Jadi dalil-dalil ini mengindikasikan kufurnya orang yang meninggalkan salat. Dan Nabi SAW telah bersabda kepada Mu'adz, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh illa harramahu Allahu 'alan nar." Tidak ada seorang hamba bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, melainkan Allah mengharamkannya untuk masuk neraka. Baik. Maka orang-orang yang menunda salat sehingga habis waktunya adalah menanggung dosa besar. Dan orang yang meninggalkannya secara total, yakni satu solat, tadi dia semayang di luar waktu, dah dikira meninggalkan solat secara sengaja lah, bukan kerana terlupa. Yang ni meninggalkan tak solat, memang tak solat langsung, yakni satu solat, maka dia adalah seperti orang yang berzina dan mencuri, kerana meninggalkan setiap salat dan menundanya sehingga tidak sempat mengerjakannya adalah satu dosa besar. Jika seorang itu melakukan berulang kali, maka dirinya termasuk orang-orang yang gemar melakukan dosa-dosa besar, sehingga kecuali apabila dia bertaubat. Dan jika dia terus-menerus meninggalkan salat, maka dia adalah termasuk di antara orang yang rugi, celaka serta durjana. Baik. Berdasarkan apa yang disebut dan dibahaskan tadi, sebenarnya kalau kita tengok pattern orang tak salat ni, ada beberapa pattern lah kan. Okay? Orang yang tak salat ni ada beberapa pattern lah. Yang pertama, mana tadi? Sifat dia lah. Pertama, salat kadang-kadang, kemudian kadang-kadang tak salat. Ada orang tanya, berapa salat? Saya salat berapa waktu? 3 waktu. Zuhur, Asar, Maghrib. Ataupun 4 waktu. Subuh tak salat. Ada tak orang itu? Ada. Pattern dia memang dia salat tapi tak cukup waktu. Meninggalkan salat. Ada orang tu meninggalkan salat kerana malas lah. Kan? Kemudian ada orang tak salat kerana melengah-lengahkan salat sampai keluar habis waktu. Kemudian dia salat. Sebab tu kadang-kadang bab ganti ni jangan mudah. Bukan semua salat yang terlepas waktu boleh ganti gitu je. Kalau dia tak sengaja, dia boleh ganti. Kalau dia tak sengaja, kalau dia sengaja melewat-lewatkan sampai habis waktu,
dia dikira meninggalkan. Ya. Ustaz, kalau sampai ke hujung waktu, apa ada waktu lagi? Ada waktu, okeylah, boleh lah. Masih lagi. Dia masih dalam waktu. Kadang-kadang sebab kita tak apa. Isyak sampai berapa sebenarnya? Kalau Isyak? Orang kata sampai Ada kata sampai 12. Dia apa tu dipanggil ada waktu ikhtiari, waktu daruri. Sudah. Waktu ikhtiari, waktu pilihan, ada waktu kecemasan. Waktu pilihan sebelum tengah malam. Sebelum pukul 12. Kalau kita sebelum pukul 1 lah. Sebab sebenarnya tengah malam kita pukul 1. Kita kan jam kita awal 1 jam. Zuhur kita pukul 1 kan. Sebenarnya zuhur tu lah pukul 12. Tengah hari. Kita afternoon kita, tengah-tengah hari betul, matahari gelincir kita, jam kita pukul 1. Patutnya pukul 12 kan. Sebab tu kalau kita pergi Thailand ke mana, dia pukul 12 zuhur dia. Sebab kalau ikut kalender matahari, zuhur ni gelincir matahari. So why kita pukul 1 gelincir? Sebab kita satukan zon waktu kita dengan Sabah Sarawak. So zaman Tun dulu tahun 82 kalau macam tu, dia dah tak pakai 2 zon waktu. Dia satukan. Zon Sabah Sarawak digabungkan sekali. Jadi yang Semenanjung ni sebenarnya kita ikut waktu Sabah Sarawak. Yalah, dia zuhur dia pukul 12 lebih. Sebab dia yang betul. Kita yang ikut dia jadi cepat. So kalau kira kita tengah hari kita pukul 12, macam sekarang ni kan, pukul 1.10 zuhur. Sebenarnya kita ni pukul 12.10. Kita 1 jam awal daripada GMT kita. Baik. Jadi isyak tadi sampai tengah malam. Kalau kita kata tengah malam pukul 1 lah. 1 lah lebih kurang. Okay. Waktu emergency sampai sebelum subuh. Kalau kita tertidur ke siapa, bolehlah bangun belum tu. Tapi kalau sebaiknya jangan sengaja lah. So, orang kata sebelum subuh, sebenarnya kalau Isyak sampai sebelum subuh, salah. Betul juga, tapi bukan dalam waktu pilihan. So kalau dia yang waktu pilihan yang asal, dia salat dalam antara isyak sampai ke 1 tu lah. Cucu tanya, ini what time this Isyak nanti what time? Kak Ibu dia bersolat. So berdasarkan apa yang kita kata tadi kan, ada orang solat tak solat kerana malas, ada solat tak cukup waktu, ada orang meninggalkan solat kerana mengingkari kefarduan solat. Nombor 2 meninggalkan tu. Ada orang meninggalkan solat sebab mengingkari. Kenapa? Mengingkari maknanya dia rasa solat tu tak wajib pun. Ada orang kata solat tu wajib tapi mengingkari solat. Rasa tak wajib. Rasa tak wajib. Rasa tak wajib, rasa tak dosa. Rasa tak wajib, rasa tak dosa. Dan ada orang tak solat langsung lah. Walaupun dia Islam, dia memang dia tak solat langsung. Solat tak solat. Tak Islam ke ataupun dia Islam tapi tak solat? Islam tapi tak solat. Ya, ada. Dia mengucap je tapi dia tak solat. Tak solat langsung kan. Hukum tu macam mana? Baik. Dia tahu kena solat tapi tak solat. Kalau dari sudut pandangan ijma' para sahabat seperti yang disebut oleh Umar radhiyallahu anhu tadi, maka orang yang meninggalkan salat sama ada malas ke, sengaja ke, mengingkari ke, hukumnya sama. Apa dia? Terkeluar daripada Islam. Ini semua ni tadi ni. Kemudian ulama mutaakhirin adalah pembahasan sikit. Sebahagian tu kata kalau dia tidak mengingkari kefarduan, dia tahu benda tu wajib, cuma dia yang tak nak, dia yang macam malas dan sebagainya tu, dan tidak ada pun, dia masih rasa bersalah. Tapi dia tak salat. So ada yang kata itu dosa besar, belum mengeluarkan sebab dia tidak ingkar. Tapi perkara tu sebenarnya yang mutaakhirin yang membezakan. Tapi mesti nak menilai dia sangat susah sebab benda dalam hati kan.
Dan biasanya kalau orang tu tak solat, dalam hati dia sebenarnya ada juga pengingkaran. So, paling hampir kita kata sebagai ancaman lah. Kita bimbang siapa tak solat adalah terkeluar daripada Islam berdasarkan ayat-ayat yang ada tadi. So dia kena Baik, apabila dia taubat, apa yang keadaan dia kena buat? Pertama, kalau dia meninggalkan solat dalam keadaan dia sebenarnya memang dia dah solat, cuma dia tertinggal waktu. Macam tadi dia tertidur, dia bangkit, apa dia buat? Dia qada. Dia qada dan dia solat dalam waktu dia sedar, tidak ada dosa padanya. Kalau dia tertinggal dalam keadaan tu, dia tertidur, dia bangun, aku belum solat. Terlepas. Terlepas. So dia pun masa tu dia bukan buat sengaja, dia memang keletihan. Lepas tu dia pun bila sedar, dia ambil wuduk, kemudian dia solat sebagai ganti solat yang dia terlepas dan tidak ada dosa padanya kerana Allah tidak menghukum seseorang andai dia tertidur, terlupa ataupun terlah yang ter. Ya. Tapi jangan sengajalah, jangan nak masuk subuh 5 minit lagi aku tidur dulu lah. Itu tak jadi lah. boleh fikir macam takkan terlupa tapi betul ada dia terlupa. Jadi itu kita istighfar, kemudian kita solat ganti. Kemudian kalau dia Islam meninggalkan solat beberapa waktu secara sengaja juga, kemudian dia sedar, dia dapat hidayah, dalam waktu-waktu yang sedikit itu dia qada solat dia lah. Okay? Tapi kalau dia meninggalkan secara total, dulu memang dia tak solat, yang mana pergi kepada hukum dia bukan Islam, lalu dia taubat. Lepas dia taubat, dia nak kena ganti ke ataupun cukup dengan taubat dia? Cukup dengan taubat insya-Allah. Orang Islam tapi tak pernah solat. Cukup dengan taubat insya-Allah. Tak pernah solat. Dia memang tak solat. Lalu dia bertaubat. So hukum dia tidak perlu ganti. Cuma hukum dia sebelum masa tu seperti orang yang baru masuk Islam. Ya ke dia untung? Tiba sekarang macam orang baru masuk Islam. Untunglah sangat. Maknanya amalan-amalan yang dia buat sebelum daripada tu tidak dikira sebab dia bukan Islam. Amalan dia pun masa tu dia kira tidak ada kebaikan pada dia. Rugilah dia. Ya. Tapi cuma dia tak solat. Ya. Bertahun dia tak solat. Lepas tu dia sedar. Dia taubat. Lepas tu dia qada. Amalan sebelum-sebelum tu kira tak kira. Kalau dia hukum dia, kalau kita kata dia suruh untung tadilah. Untung. Dia sebelum daripada ni dia macam seolah-olah dia bukan Islam. Okey. Jadi kalau dia dah taubat, mudah-mudahanlah kita kata amalan-amalan yang sebelum daripadanya Allah Taala terima balik, mudah-mudahanlah. Tapi kalau dia dah taubat, bila dia taubat, hukum dia seperti orang baru masuk Islam, arti bukanlah orang masuk Islam tu dia kena qada balik selama dia kafir. Faham? Yang dia buat dulu-dulu tu kena hukum jugalah dosa ke apa ke. Mudah-mudahanlah Allah Taala ampunlah dosa-dosa dia dulu. Cuma isu dia tidak perlu qada kalau dia sebelum ni tak solat langsung. Kerana hukum dia sama seperti orang baru masuk Islam. Tapi ada khilaf kadang-kadang. Ada yang kata suruh qada balik. Kalau dia sampai berikat kena qada semua. Kalau 10 tahun tak solat, 10 tahun kena qada. 20 tahun kena qada, solat 20 tahun kena qada. Tapi pandangan yang bukan jumrah apa dah, saya pun nak nisbahkan tu kena saya pilih pandangan seperti mana yang disebut oleh hari tu pernah ada khilaf, bukan khilaf lah, berkaitan dengan ni
Ya. Kalau nak qada semua ustaz bila nak Itulah pasal. Jadi sebab Benda lain mana ada hukum dia juga. Mudah-mudahan dia untung lah. Mudah-mudahan lah. Kita tak boleh nak kata orang yang dia lebih untung daripada orang yang solat ni, tak ada. Tapi kalau selama dia bertaubat, alhamdulillah. Untunglah kalau kita kata dia taubat tu dah satu keuntungan dah pada dia. Tapi bukanlah motivasi kita kata kalau macam tu aku tak payah solat, lepas daripada tu aku taubat hujung waktu. Tak ada. Kita tak. kita tak tahu sampai bila kita Dia taubat tu kira mujur dah, alhamdulillah Allah Taala bagi. Baik. Dia kadar lagi ustaz yang macam membebankan kan ustaz Iya, siap. Tengok. Ia adalah pandangan Umar Al-Khattab, anaknya Abdullah bin Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas. Adalah beberapa ulama yang disebut bahawa dan dia yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah bahawa dia tidak perlu lagi qada seandainya dia bertaubat setelah daripada meninggalkannya. Tapi dalam keadaan ikhlas taubat dia lah. Bukan sekadar-sekadar saja lepas tu dia nak taubat pula, lepas tu dia nak tinggal pula, tak lah. Okey. Mana dah tadi? ada ustaz pula berpendapat kena qada, selagi tak qada tak boleh buat sunat. Betul. Betul ke tu? Taklah bodoh. Ya. Kita tak katalah macam tu sebab kita meraihkan khilaf tu ada orang yang kata macam tu, tapi kita memilih pandangan bahawa selama orang tu dia bertaubat daripada dulu tak salat, kemudian dia benar-benar bertaubat, mudah-mudahan dosa-dosa dia yang dulu Allah Taala ampunkan dan dia boleh melaksanakan salat-salat sunat, kerana ada hadis yang Nabi SAW sebut tentang bila dibentangkan salat fardu, kalau ada kekurangan pada yang salat fardu diganti dengan yang salat sunat. Menunjukkan kekurangan yang ada pada salat fardu tidak menghalang daripada seorang itu salat dengan salat sunat. Wallahu a'lam. Pandangan tu kita raikanlah, yang kata ada tu kita taklah kata tu. Cuma jangan sampai, tapi memanglah ada orang siapa pun tak solat tarawih pun tak boleh, kena niat qada je sepanjang-panjang. Itu nampak membebankan. Jadi sebab tu pandangan yang kita pilih tak perlu. Dia tak buat tarawih tapi dia ikut imam tapi dia qada solat-solat dulu. Itulah yang saya sebut. Dia niat qada je semua dia tak niat. Jadi dia pun sebenarnya dia pun tak tahu dah berapa kali, berapa hak dia qada, berapa hak dia tinggal pun dia tak tahu dah orang macam ni. Tak ada dalil. Yang ada dalil kita kena buat solat sunat dan itu Iya, betul. Yang ada dalil kita kena buat salat sunat untuk ganti salat fardu. Yang kedua, Nabi SAW hadis yang lebih jelas dalam masalah ni, seorang sahabat dia salat tapi tak betul. Kemudian Nabi SAW suruh dia salat balik. Salat yang Nabi tengok dia lah. Yang tak betul depan Nabi hari itulah. Lepas tu dia pun salat pergi, lepas tu datang jumpa Nabi, Nabi kata salat balik. Sampai 3 kali dia salat, tetap Nabi kata salat balik. Lepas dia datang pada Nabi, dia kata Rasulullah ajarkan kepada aku salat. Jadi Nabi pun ajar salat yang betul. Hadis tu digelar hadis musius salat. Hadis orang yang rosak solat dia. Dalam kes tu, dia salat bukan depan Nabi je salah. Belum-belum ni pun salah dah lah maksudnya. Tapi Nabi SAW tidak memerintahkan dia untuk qada semua salat-salat dia sebelumnya. Nabi hanya suruh salat yang tu. Dan itu antara hujah yang kata kalau orang tu tak salat sebelum daripada ni tidak perlu
qada dan cukup dengan bertaubat. Melainkan hal kita kata qada ni hak tertinggal tadi, hak terlupa, ataupun dalam rakaat-rakaat yang kita masih lagi boleh ingat. Kalau main bertahun, 20 tahun, 10 tahun tu membebankanlah. Wallahu taala a'lam. Baik. Itulah yang dapat kita sebut. Cuma dalam bab ni memang perbahasannya agak panjang lah. Cuma kita ambil macam-macam ceritalah. Cuma dak bab-bab ni jalan paling selamat hal kita kata tadi, kita minta dengan Allah doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Nabi Ibrahim tu nabi, dia masih doakan agar Allah jadikan dia salat dan zuriat keturunan dia pun salat. So kita banyak-banyakkanlah doa kepada Allah agar Allah jaga kita dan zuriat keturunan kita biar jadi orang yang salat. Amin. Wallahu taala alam. Jangan sungguh juga suruh dia salat seperti mana dan lebih lagi sungguh daripada kita suruh dia belajar. Dan kita kejutlah dia untuk salat subuh lebih sungguh lagi daripada kita kejut dia untuk bangun pergi sekolah. Orang sanggup kejut anak sahur, tapi orang tak sanggup kejut anak salat. Pasal dia takut anak dia lapar. Kan? Pas sahur tidur balik. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.